Kemudian tinggal lagi tanda-tanda kecil yang kanan. Tanda-tanda kecil yang kanan, maksudnya yang tanda-tanda kecil yang hampir besar, tapi yang kanan yang belum berlaku. Antaranya tuan-tuan, Sungai Furat di Iraq, Syria sana. Sungai Furat ni dia panjang, Turki, Iraq, Syria, dan dia lebar. Warnanya seperti warna ni. Saya belajar di Syria dulu. Saya sempat sampai. Sejuk, tak boleh mandi. Kalau musim sejuk tak boleh mandi. Ada satu kawasan Furat itu di Iraq yang akan surut dan terzahir gunung emas. Gunung emas tu bukan depa pisimbah cat warna emas. Timbunan emas sebesar gunung. Bila Furat itu surut, maka terzahirlah gunung emas itu. Kata Nabi, ketika gunung emas itu dilihat, semua orang akan ke sana dan mereka akan saling berbunuhan. Daripada 100 orang, 99 akan mati. Ini pakai proses macam-macam ni. Gunung emas, yang nak pi, yang akan tarik, lagi balik cari, lepas tu tanya Furat di mana. Tuan-tuan, kita dah dengar 100 orang, 99 akan mati berbunuhan. Nak pergi ke tidak orang beriman? Tak pergilah. Tapi dia gunung, bukan seketul ni tuan. Emas kalau besar ni pun dah sekilo lah. Ni kalau besar meja ni berapa juta ni. Kalau besar surau ni kecil lah ni, besar gunung. Yang tu antara tanda kecil yang kanan. Kemuncak tanda kecil yang paling kanan, ketika tanda kecil itu berlaku, maka muncullah tanda besar yang pertama, namanya Dajjal. Kita kata botol ayak ni Ahmad Dajjal lah. Kesian kat dia. Duk tang ni lah, ni zaman ni. Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, bukan jauh tuan-tuan, betul-betul sebelah dia, namanya Imam Mahdi. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, namanya Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini hidup. Ada 3 tokoh waktu itu, Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Tuan nampak tak? Dekatlah, saya nak beritahu ni, dekatlah ni dengan zaman ni. Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amamad Dajjal sinina khadda'ah. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah. Banyak tak tipu hari ni tuan? Satu berita tipu hari ni di-share dalam masa 1 jam, puluh ribu orang percaya dan puluh ribu orang baca. Puluh ribu. Satu berita fitnah hari ni di-share dalam masa 1 jam, puluh ribu orang baca, puluh ribu orang percaya. Zaman ni Nabi kata inna amamad Dajjal sinina khadda'ah. Hadis ni sahih. Kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok di keliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana, dalam rumah orang tipu, luar rumah orang tipu. Penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Dia tak ada kecuali yang memimpin, tak ada. Daripada atas, yang paling atas sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Hurairah Nabi kata yukazzabu fiha as-sadiq
yang bercakap benar ketika itu orang akan kata bohong, wa yukazzabu wa yusaddaqu fiha al-kadhib, penipu ketika itu akan dikata bercakap benar. Dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu pusat pengajian disalah tadbir urus duit habis sampai 4 juta. Yang menyalah tadbir urus duit yang habis sampai 4 juta ni dia anggap benar, disebar dalam internet, dia pula betul. Hak satu kelompok lagi yang duk berlawan ni, yang ni orang kata salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan, tak makna ini. Kemudian beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal, ni untuk persiapan kita ni. Hadis ni masyhur tapi jarang disebut. Dia panggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang hadis ni yang saya nak baca ni, sehari sebelum Dajjal keluar. Hadis ni banyaklah ceramah saya yang saya sebut. Malam ni saya baca sekali lagi. Hadis ni yang saya nak baca ni, Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang 3 jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang dia isytihar tu, sebelum hari dia isytihar berlaku 3 gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa 3 gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal, yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu, maksud 4 tahun sebelum tu ke 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu alam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Senang aja. Hari ni dunia tanpa sempadan ni, dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk diisytiharkan satu benda? Orang suka share tak zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Ay, apa ustaz kata kami ni? Ay, tak kata. Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran bahawa sifat tabayyun itu sifat orang beriman, dan sifat menyebarkan secara melulu itu adalah sifat si fasik dan munafik. Tu tajuk tabayyun. Lepas tu saya masuk dah hijrah, tajuk tu sikit 35 minit ya, kan? Tajuk tabayyun tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia ada cerita yang panjang tuan-tuan, bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang beriman saja yang tabayyun, yang tidak mudah menyebarkan. Kemudian fitnah ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja, dan orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ni, dia takkan tahu.
Yang belajar saja. Yang mendengar malam ni dan di mana-mana tempat dia dengar, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Di Malaysia ni yang ni agak janggal lah, jarang orang sebut.